Nanti di akhir zaman sama juga. Nabi SAW sebut bagaimana sungai Furat dan sungai Dajlah akan kering dan akan surut dan mengeluarkan emas. Semua berebut dan berperang sesama sendiri sampai ramai meninggal. 1,001 orang hidup. 1,001 orang hidup. Perang kena fitnah. Dipanggil Darul Fitan. Dan Baitul Maqdis dipanggil Darul Syuhada. Darul Syuhada ni beza dengan Iraq. Dia peperangan kerana agama. Itu beza dia. Daripada dulu lagi. Daripada zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, zaman Zulkarnain, zaman Nabi Isa AS, berlaku peperangan salib di situ. Sekarang dengan orang Yahudi, besok akhir zaman antara orang Islam dan orang penyembah syaitan yang dipimpin oleh Dajjal juga berakhir di situ. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasa'ahu wa ala. Dirahmati Allah, Ustaz pengurusi majlis, pengurusi masjid yang penuh barakah ini, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, sosial kepada para ustaz, para ustazah, tuan-tuan guru, dan kepada para haji, perempuan hajah, tuan-tuan, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan beri manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi pada malam berbahagia ini saya nak cerita mengenai Palestin dan saya suka kalau bicara mengenai Palestin tu kita bicara dengan ilmu, bukan semangat semata-mata, supaya kita faham apa yang kita semangatkan, apa yang kita bantu, apa yang kita usahakan dan apa yang kita buat. Jadi mudah-mudahan dengan kefahaman dia menjadikan kita istiqamah ataupun konsisten ataupun berterusan dalam kita bantu Palestin dan juga Masjid Al-Aqsa insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, yang pertama saya nak kongsikan adalah mengenal bumi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni dia sebuah negara dulu. Baitul Maqdis adalah sebuah kawasan. Jadi ada yang berpendapat Baitul Maqdis tu sekitar beberapa gunung di bahagian Jerusalem. Itu adalah negara Baitul Maqdis. Ada ulama-ulama sirah yang berpendapat sampai kepada negara Palestin sekarang itu Baitul Maqdis. Dan di dalam Baitul Maqdis itu ada Masjid Al-Aqsa. Jadi mana Baitul Maqdis itu sebuah negara. Jadi kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran mengenai kisah-kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, contohnya kisah Nabi Lut alaihi salam. Ketika Nabi Lut alaihi salam dia dan maknanya orang-orang yang beriman selamat, Allah perintahkan untuk keluar daripada kota Sodom atau balikkan kota Sodom bila tarikh Nabi Lut alaihi salam kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Dan kita kan 2024, dia 1800 tahun sebelum Masihi kurang lebih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terbalikkan keadaan angkara kaum Nabi Lut alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Lut pergi ke arah negeri yang diberkati iaitu Baitul Maqdis. Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Nabi Lut dan orang-orang bersamanya kepada bumi yang kami berkati dan yang kami lebihkan daripada sekalian alam. Jadi Nabi Lut alaihi salam dia pergi ke Hebron. Hebron ni di situ sekarang dia ada makam Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Lut pun berada di situ. Di mana di Hebron. Okey.
Kalau kita lihat sejarah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ni bila? Lebih kurang 1400 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa ni daripada Mesir, daripada Mesir dibawa Bani Israel, kan? Kemudian Bani Israel dibawa pergi ke mana? Pergi ke tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf. Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha." Dan kami wariskan pada kaum yang beriman itu satu tempat daripada timur dan baratnya yang kami berkati. Jadi mana Bani Israel menuju ketika itu? Ke Jericho. Jericho sekarang satu tempat di bawah Palestin, dan kemudian mereka pergi ke Jerusalem. Maknanya Jericho pernah disebut, kemudian berkaitan dengan Hebron, mana pernah disebut. Kalau kita lihat zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, surah Al-Anbiya, Allah SWT sebut, "Wali Sulaiman ar-riha sifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha." Dan bagi Nabi Sulaiman itu angin-angin yang berjalan dengan perintahnya ke bumi yang kami berkati sekelilingnya. Jadi Nabi Sulaiman ni, tuan-tuan sekalian, dia bukan saja boleh perintah jin, boleh perintah manusia, tapi boleh perintah angin. Angin ni boleh diperintah umumnya. Dia boleh naik angin ni nak ke mana dia pergi. Dan maknanya kalau kita lihat bagaimana tempat Nabi Sulaiman tu sampai kepada lembah Jordan sekarang. Mana sekarang kalau ikut tebing barat lah. So maksudnya itu adalah yang disebut sebagai negeri yang alladzi barakna haulahu, yang diberkati sekelilingnya. Jadi maknanya bumi Baitul Maqdis ni dia adalah negara. Dia sebuah negara. Jadi dalam Baitul Maqdis ni ada sebuah masjid dipanggil Masjid Al-Aqsa. Ini yang Nabi SAW pernah diisrakan, iaitu ketika malam Isra Mi'raj. Allah sebut, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah." Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Tuan-tuan sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut Allah berkati sekeliling Masjid Aqsa? Kerana tiga sebab. Yang pertama, kerana banyaknya para anbiya alaihi wassalatu wassalam di sana. Sekitar Baitul Maqdis ni banyak para nabi. Sebutlah nabi siapa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Zulkifli, dan nabi-nabi yang tak disebut dalam Quran, dan Nabi Daniel, Nabi siapa lagi? Banyak nabi-nabi semua berkaitan, banyak dekat Masjid Aqsa. Sebab itu ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan, Nabi bersolat dengan seluruh para para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bilangan mereka 124,000 orang. Maknanya Baitul Maqdis. Jadi pertama, kenapa? Kerana banyaknya para nabi di situ, dan banyaknya para nabi dikebumikan di situ. Yang kedua, kenapa? Yang keduanya, banyaknya orang-orang soleh, para wali di situ. Mereka tidak bertaraf nabi, tapi para wali Allah Subhanahu wa taala di situ. Wali ni, tuan-tuan sekalian, dia punya, kalau bahasa moden dia, organisasi dia lah, ataupun tanzim dia. Kalau dalam hadis, dia diketuai oleh satu orang bernama Wali Kutub. Wali Kutub ni akan ada satu orang aja setiap zaman daripada zaman Nabi SAW. Kita kenal nama Wali Kutub. Kalau orang Melayu ni kenal satu orang je nama, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makamnya berada di Baghdad. Di makam tu ada madrasah. Saya pun balik daripada Iraq menziarahi mana tempat-tempat di sana, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maksudnya kita kenal itulah Wali Kutub. Selepas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia ada wali-wali kutub yang lain. Dia dipimpin oleh satu orang. Di bawah Wali Kutub ni ada dipanggil dalam hadis, dipanggil Wali Abdal. Wali Abdal ni ada 40 orang.
Dinamakan wali abdal sebab kalau satu orang meninggal akan diganti dengan satu orang yang lain. Kita belajar ilmu tajwid, ada dengar ataupun jumpa istilah mad badal. Badal ni makna ganti. Dia maknanya wali abdal ni wali yang kalau meninggal akan diganti dengan satu orang lagi. Bilangan mereka 40 orang. Saya masuk dekat Masjid Aqsa, saya dikursuskan oleh Imam Masjid Aqsa, sejarah Masjid Aqsa. Dekat dalam masjid utama dia ada dipanggil Maqam Arba'in. Arba'in ni maksudnya 40. Dia kata dalam 1 tahun para wali abdal akan ada berjumpa dekat sekitar Masjid Aqsa. Saya tanya Imam bila? Imam kata saya pun tak tahu, tapi dia memang ada. Dalam setahun tu ada persidangan dia lah. Jadi di bawah wali abdal dipanggil wali nujaba. Wali nujaba ni ada 200 orang lebih. Wali nujaba. Di bawah wali nujaba barulah wali-wali yang lain. Wali nujaba dan wali-wali lain yang bertebaran di muka bumi ini, termasuk dekat tanah Melayu kita ni ada juga wali-wali ni. Kita dengar nama Tok Kupaluh, kita dengar nama ulama-ulama yang terdahulu. Ada yang mereka tahu mereka wali, ada yang mereka pun tak perasan mereka wali. Ada yang sebagai sendiri-sendiri berzikir, ada yang berjuang. Contoh macam kita jumpa di Patani, makam Syekh Abdul Samad Al-Falambangi daripada Palembang, tuan-tuan sekalian. Ketika Siam serang Patani, datang berjihad dekat Palembang, syahid dekat Palembang, makamnya ada di Palembang. Syekh Abdul Samad Al-Falambangi. Jadi maknanya tengok maknanya ada juga kosa-kosa kita ni. Jadi kenapa allazi barakna haulahu yang kami berkati itu? Yang keduanya kerana banyaknya wali-wali dan orang-orang soleh yang berada di situ tu. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kenapa Allah sebut allazi barakna haulahu? Kenapa kami berkati sekeliling Masjid Aqsa tu? Kerana dia menjadi bumi syahid sampai hari kiamat. Sebab itu banyak peperangan agama berlaku dekat sekitar Baitul Maqdis sejak dulu lagi sampai kiamat nanti. Dalam dunia ni ada beberapa tanah yang disebut dalam hadis ke dalam Quran ke, antaranya adalah Darul Aman. Darul Aman ni Mekah dengan Madinah. Allah sebut kan, wattini wazaituni wa turi sinina wa hazal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun dan bukit Tursina dan juga negeri yang aman. Yang aman ni Mekah Madinah. Dia panggil Darul Aman. Ada dipanggil sebagai Darul Barakah. Darul Barakah ni Syam dan juga Yaman. Syam sekarang Syria lah. Yaman lah. Nabi pernah doakan, Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina, Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina. Ya Allah, berkati Yaman, berkati Syam, berkati Yaman, berkati Syam. Jadi banyak-banyak orang Arab ni terkenal yang kasar. Tapi kalau orang Arab Yaman dengan orang Arab Syria memang lembut. Tanya ustaz-ustaz kita kalau belajar di Syria. Dia kalau memaki perempuan, dia memaki pun kita ingat dia mengurat kita. Dia memaki, ba'id syuaya ya hayawan, dia tak selesa kan. Binatang boleh jauh sikit tak? Padahal kena maki tu. Orang tak faham kena ngurat ni dengan perempuan Syria ni. Lembut sebab dia memang lembut. Sebab Nabi doakan, maknanya dia tanah barakah. Yaman dan juga Syam tanah barakah. Ada dipanggil sebagai Darul Fitan. Darul Fitan ni negeri fitnah. Negeri fitnah ni mana? Iraq negeri fitnah. Bagaimana kita lihat mula-mula sekali antara yang mengamalkan sihir dan ilmu sihir tersebar adalah di Iraq, di Babylon. Ketika dua malaikat nama Harut dan Marut dalam surah Al-Baqarah kita baca. Mana dua Harut dan Marut ni dia mengajarkan manusia ni ilmu sihir. Ilmu sihir ni diajar oleh tiga. Satu syaitan, yang kedua dua malaikat Harut dan Marut. Detail dia nanti minta ustaz-ustaz kita ajar. Macam mana kisah Harut dan Marut tu. Malam ni kita tak sempat nak cerita. Atau kita sambung tahun depan nanti insya-Allah. Kita pasal Harut dan Marut. Maknanya Harut dan Marut dia mengajarkan manusia sihir. Dulu mula-mula Nabi Adam turun ke muka bumi. Jadi anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, dia saling, maknanya dia berbunuhan. Qabil maknanya membunuh Habil.
Jadi dulu mudarat ni memang yang zahir, bunuh tikam. Tapi ketika sihir, dia tak dengan yang zahir, daripada jauh je. Disihir orang tu meninggal, tergulik, kan? Jadi maknanya lagi mudarat lagi besar. Berada di Iraq tuan-tuan sekalian. Harut dan Marut. Kemudian kalau kita lihat dulu ada satu raja namanya Nabucodonosor. Nabucodonosor ni raja daripada Iraq juga. Dia pergi serang Jerusalem, diangkut, tawan semua harta nabi-nabi, termasuk Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu hidup dalam tawanan daripada Jerusalem, diambil angkut bawa ke Iraq. Kan? Itu dan maknanya berlaku peperangan dekat Iraq tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, bagaimana kemudian Babylon, Iraq hancur dengan berbagai-bagai peperangan sampai tahun 300 tahun sebelum Masihi. 300 sebelum Masihi, Alexander the Great. Alexander the Great tu meninggalnya itu di Babylon. Alexander the Great ni kalau kita baca sejarah dia, banyak negara diserang dan diperanginya. Meninggalnya itu di Babylon. Saya sempat ziarah tempat dia tergolek meninggal tu. Dekat tahta dia, dekat belah bawah tu. Kan? Lepas Alexander the Great meninggal, maknanya pecah dia punya negara-negara tu, tuan-tuan sekalian, maknanya diteruskan oleh jenderal-jenderal dia. Kemudian sampai zaman Islam kita dengar bagaimana Mongol melanggar Baghdad. Hancur kota Baghdad. Berapa ratus ribu orang kena bunuh. Kitab-kitab dibakar, dihanyutkan. Maknanya peperangan yang bukan kerana agama, kerana fitnah. Nanti di akhir zaman sama juga. Nabi SAW sebut bagaimana sungai Furat dan sungai Dajlah akan kering dan akan surut dan mengeluarkan emas. Semua berebut dan berperang sesama sendiri sampai ramai meninggal. 1,001 orang hidup. 1,001 orang hidup. Perang kerana fitnah. Dipanggil Darul Fitan. Dan Baitul Maqdis dipanggil Darul Syuhada. Darul Syuhada ni beza dengan Iraq, dia peperangan kerana agama. Itu beza dia. Daripada dulu lagi. Daripada zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, zaman Zulkarnain, zaman Nabi Isa AS, berlaku peperangan salib di situ. Sekarang dengan orang Yahudi, besok akhir zaman antara orang Islam dan orang penyembah syaitan yang dipimpin oleh Dajjal juga berakhir di situ. Bagaimana orang-orang Yahudi itu percaya cakap Nabi SAW, besok peperangan Dajjal dengan orang-orang beriman, semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadar Rahman, wahai hamba Allah. Nih, belakang ni dia ada orang Yahudi pergi tangkap dia. Kecuali satu pokok bernama pokok Gharqad. Pokok Gharqad ni bahasa saintifik dia pokok oleander. Pokok oleander ni, dan orang Yahudi tanam sekarang banyak pokok-pokok Gharqad di sekitar Palestin. Orang Yahudi ni dia percaya, maknanya perkhabaran gaib ni dia percaya. Orang Yahudi paling khurafat. Sebab oleh kerana banyak Nabi diutus kepada Bani Israel, jadi nature percaya benda gaib ada dekat Bani Israel. Sampai benda-benda khurafat pun dia percaya juga. Berarti kita pelik, kenapa dia tak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dia percaya kepada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab dia percaya pada benda gaib. Saya kalau pergi ke sana, saya suka menyakat orang Yahudi. Kalau saya pakai cincin, macam ayah-ayah kita pakai cincin, saya dah habis jemaah dariat, saya akan pergi kat bandar itu, saya akan cakap, kau tahu tak, cincin aku ni kan, malam-malam dia datang mimpi tau. Dia suka cerita macam tu. Dia jual lah kat aku. Tak boleh, mana boleh. Tak boleh. Dia suka. Badan dia penuh tangkal, badan Yahudi penuh tangkal. Kalau kita pergi ke mana tempat Jerusalem, kita confuse antara orang Arab dengan orang Yahudi, tengok. Kalau kedai orang Yahudi, confirm ada tangkal. Confirm. Dia bersaibu jari ni dekat depan kedai dia. Confirm. Nak tahu orang Yahudi punya kedai, confirm ada tangkal. Boleh senang. Dia percaya pada benda-benda gaib gitu. Dia percaya. Jadi dia tanam pokok-pokok Gharqad tu. Jadi ada beberapa tanah yang disebut Darul Aman, Mekah, Madinah, Darul Barakah, Syam dan Yaman, Darul Fitan, Iraq, Darul Syuhada, Palestin, dan kita Darul Ihsan.
Tapi tak sebut dalam hadis lah. Negeri kita ni. Ada Darul Ta'zim, ada Darul Ridwan, ada Darul Naim, ada Darul banyak lagi lah Darul yang lain. Okey. Bismillahirrahmanirrahim sekalian. Jadi alladzi barakna haulahu, yang berkati kerana 3 sebab. Banyaknya para nabi, banyaknya orang soleh, dan banyak bumi syahid sampai hari kiamat. Oleh kerana banyaknya para nabi di situ, orang soleh di situ, begitu juga dengan banyaknya sebagai bumi syahid di situ. Jadi tanah Palestin ni dan tanah Baitul Maqdis ni antara tanah yang paling banyak tempat-tempat wakaf. Orang buat masjid, orang wakafkan untuk buat madrasah, tempat wakaf paling banyak. Sebab itu tanah barakah para nabi, tanah wakaf. Tanah wakaf ni maksudnya apa? Dia bukan milik orang Arab, dia bukan milik orang Palestin, dia bukan milik orang Bani Israel, dia milik seluruh orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Maknanya hari ini kita duduk dekat masjid yang penuh barakah ini, kan? Satu hari nanti kalau orang Palestin dah tak sanggup jaga Masjid Aqsa, kita di sini wajib kena datang jaga Masjid Aqsa. Sebab apa? Sebab dia tanah wakaf orang beriman. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ketika peperangan salib, orang Arab sudah rasa lemah semangat. Lemah semangat. Salahuddin datang membebaskan Masjid Aqsa. Salahuddin tu bangsanya Kurdish, bukan orang Arab. Kenapa dia datang Masjid Aqsa? Sebab tanah itu, tanah Baitul Maqdis, tanah Palestin, tanah wakaf seluruh orang beriman. Kita tengok tuan-tuan sekalian, maknanya ketika orang Arab waktu tu satu ketika pernah penat nak menjaga sana, orang Turki daripada kerajaan Bani Osmaniyah datang. Orang Turki datang jaga. Bukan orang Arab. Sebab itu akhir zaman nanti, apa kata Nabi SAW, di antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah daripada bangsa-bangsa sebelah timur, min qibalil masyriq, terdapat dipanggil sebagai rayatus sauda ataupun panji-panji hitam yang datang dari sebelah timur, yang akan bersama-sama menyemarakkan kebangkitan Islam, termasuk dalam peperangan dengan Dajjal di Baitul Maqdis nanti. Jadi maknanya apa? Orang belah timur, oleh kerana hadis ni disebut daripada timur, mana timur Madinah? Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Tapi kalau kita tengok perbahasan banyak ulama berpendapat bahagian Nusantara kita ini, sebab bangsa Melayu bangsa yang belum lagi digilirkan untuk memimpin Islam. Bangsa Turki sudah, bangsa Arab sudah, bangsa Kurdish sudah, tapi bangsa Melayu belum lagi betul-betul memimpin sebuah kerajaan Islam keseluruhannya. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, itu kita bergerak dengan kefahaman. Bukan semata-mata semangat kita berharap ke jalan raya, bagus semua tu, tapi apabila dengan kefahaman, kita lebih istiqamah nanti. Sana adalah tanah wakaf, sana adalah bumi yang kita tidak akan tinggalkan, sana adalah bumi yang memang tidak asing bagi kita, dan itu adalah tanah kita. Jadi itu yang Nabi SAW sebut ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, afidna, bagi fatwa kepada kami mengenai Baitul Maqdis. Nabi kata, berusahalah untuk pergi ke sana, sembahyanglah di sana. Maknanya memakmurkan sana. Apabila bersembahyang, perlunya ada sumber air untuk berwudu, untuk bersuci. Apabila wujud sembahyang, perlukan pakaian yang sempurna. Maknanya bersembahyang tu simbol memakmurkan. Apabila adanya pakaian yang sempurna, maknanya perlunya orang yang berada dalam bidang fardu kifayah menjual pakaian-pakaian yang menutup aurat. Apabila sebut sembahyang, perlukan kesucian. Maknanya perlu ada, maknanya orang yang fardu kifayah ni membangunkan untuk membersihkan najis-najis dan sebagainya. Apabila fardu kifayah, maknanya ada waktu sembahyang. Apabila sebut pasal solat, ada waktu sembahyang. Maknanya ada orang yang perlu menjaga waktu, maknanya berazan dan sebagainya. Sembahyang satu simbol kepada kehidupan dalam dada orang beriman. Sebab tu kita sebut pasal sembahyang, dia menghidupkan.
Lepas tu Nabi kata, afidna, bagi fatwa kepada kami wahai Rasulullah mengenai Baitul Maqdis. Sampai kata, pergi dan bersemayang ke sana. Bukan semata-mata sembayang, di mana kita kena fikir mengenai Baitul Maqdis macam mana. Maka kemudian Nabi kata apa? Kalau tak mampu nak pergi, maka hendaklah kamu kirimkan minyak. Minyak ni dulu nak hidupkan lampu ni pakai minyak. Sebab tu dekat Masjid Aqsa tu dia ada telaga minyak zaitun. Dulu orang kirimkan minyak, jadi orang letakkan minyak zaitun tu supaya nak menghidupkan, nak memakmurkan. Jadi biar hidup Baitul Maqdis tu. Jadi kalau kamu menghantar minyak, seolah-olah kamu bersemayang di sana. Maknanya kalau kamu bagi bantuan, macam kita juga berada di sana sebenarnya. Ni apa yang Nabi sebut. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut, la tashuddur rihal. Kalau nak bersusah payahlah kepada 3 tempat. La tashuddur rihal illa li thalatha. Iaitu pertama pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Kalau nak bersusah payahlah pergi kepada 3 masjid ini. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Muslimin dan muslimat rahimahullah ta'ala sekalian. Okey. Kemudian saya nak cakap habis mengenai pengenalan. Jadi mana Baitul Maqdis adalah sebuah negara. Dan dalam Baitul Maqdis tu dia ada Masjid Al-Aqsa. Sepadannya mana umumnya ulama kita kata negara Palestin sekarang itulah Baitul Maqdis. Tapi orang-orang Yahudi bagi dia negara Baitul Maqdis tu sekarang ni 6 buah negara. Pertama Mesir, sebab mereka pernah berada di Mesir waktu zaman Nabi Musa. Mesir, Palestin itu sendiri, Jordan, Syria, Lebanon dan Iraq. 6 negara ini adalah negara di antara 2 buah sungai. Sungai Nil di Mesir sehingga sungai Dajlah di Iraq. Lepas tu kalau kita tengok bendera Israel, dia gunakan 6 bintang dan ada 2 calit macam sungai. Itu negara cita-cita dia, tuan-tuan sekalian. Negara antara 2 buah sungai, iaitu 6 buah negara tadi, dan antara Nil dan Dajlah. Peta negara idaman dia ni diletakkan dekat duit sposen. Kalau tuan-tuan pergi sana, duit sposen ni budak-budak kecil pun boleh pegang. Mana budak kecil pun mampu pegang duit sposen. Duit sposen dia tu, belakang tu ada negara yang 6 negara yang saya cerita tu. Ada peta 6 negara tu. Kecil-kecil lagi, budak-budak kecil dah diajar, ini negara kita, kata dia. Yang dia orang nak tawan. Dan dia orang ni, tuan-tuan sekalian, kalau tawan, dia memang akan bunuh. Hatta budak-budak kecil dia akan bunuh. Tuan-tuan nanti kejap lagi type dekat Google, cuba cari perkataan psychopath. P-S-Y-C-O. Psycho, P-A-T-H, psychopath. Psychopath ni orang yang memang lack of empathy, langsung tak ada empathy, kemudian tak ada penyesalan langsung, dan dia ada dipanggil sebagai thrill. Bunuh orang tu thrill bagi dia, seronok. Bunuh orang tu seronok. Kan bila orang interview orang Israel tanya, kau bom budak-budak, dia kata patut budak-budak tu kena bom, kena bunuh tu patut. Dia tak ada rasa menyesal langsung. Lepas tu dia kata orang Israel dia orang psycho, orang yang ada mental disorder, ada sakit mental. Kalau ada ahli psikologi psikiatris depan saya, maknanya biasalah dengan perkataan psikopat ni. Maksudnya orang yang lack of empathy, yang memang tak ada kemanusiaan. Sampai kalau sebut apa takrifan evil bagi Mak Saleh, evil, apa takrifan syaitan bagi Mak Saleh? Orang-orang yang ada psikopat. Orang yang ada psikopat maknanya orang yang langsung tak ada belas kasihan, penyesalan tak ada. Ini yang ada pada dua orang ni, tuan-tuan. Sebab tu bila dia cita-cita 6 negara dia tu, dan itulah dia, dan dia tak kira pun. Dia tak kira, dan orang lain semua macam binatang, macam sampah, macam haiwan je. Dia tak kira, janji cita-cita dia tercapai. Ini perangai Bani Israel. Muslimin dan muslimat rahmatullahi sekalian. Okey. Kemudian bab seterusnya yang saya nak cerita mengenai akhir zaman, sebab tajuk kita kan Palestin, air mata dan juga akhir zaman kan. Di akhir zaman ni tuan-tuan sekalian, okey. Jadi antara peristiwa-peristiwa besar hari kiamat
Kan tanda-tanda hari kiamat ni dia ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kita sebagai orang Islam, kita jangan takut cerita pasal hari kiamat, kan? Sebab kita ni orang Islam, akhirat tu sebahagian dari hidup kita. Kita tak perlu takut, kan? Kita tak perlu takut. Akhirat ni dia sebahagian dari hidup kita. Macam kita pernah muda, macam kita pernah budak-budak, sekarang kita berremaja, ataupun sekarang kita mungkin dah dewasa, ataupun mungkin dah berumur, kan sebab budak-budak tu sebahagian dari hidup kita. Macam anak-anak kita ni, dia tak perlu takut jadi orang dewasa, sebab dewasa tu sebahagian daripada hidup. Jadi mati itu, kita orang Islam sebahagian daripada hidup kita. Kita tak perlu takut. Itu diajar kepada kita, disuruh kita bersedia. Maknanya sediakan amalan, buatlah apa yang bagus, sebab dia sebahagian daripada kehidupan kita. Dia sebagai laluan kehidupan kita tu. Kita jangan takut, tak pernah diajar untuk takut. Sebab tu ketika tentera salib kalah dalam peperangan salib pada tahun 1187 Masihi, dalam Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan mereka, tentera salib. Dia dah kalah, diwujudkan satu grup dipanggil Orientalis. Orientalis ni orang yang belajar pasal bangsa-bangsa Muslim, bangsa-bangsa Timur, kaji dan macam mana nak melemahkan daripada dalam. Kan? Ini wujud grup Orientalis, wujud sungguh, tuan-tuan sekalian. Dia kaji. Sebab apa? Mereka kata kita takkan dapat kalahkan orang Islam ni dengan senjata. Sebab orang Islam ni dia ada modul ni, ada pelajaran, ada bab mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Sebab itu orang Islam kalau pegang berislam, dia tak ada takut, dia tak ada rasa takut, sebab akhirat sebagai daripada hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sekalian. Okey. Jadi kita nak cerita tanda-tanda hari kiamat ni dari yang kecil ada yang besar. Okey. Yang besar ni dari 10. Rentetan yang awal dia akan keluar Imam Mahdi. Lepas Imam Mahdi akan keluar Dajjal. Lepas Dajjal keluar Nabi Isa. Lepas Nabi Isa keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Ini antara yang pada 4 yang awal. Okey, tuan-tuan sekalian. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Masjid Aqsa daripada tentera salib, dia tutup satu pintu. Pintu Baitul Maqdis ni, pintu Masjid Aqsa ni, dia ada beberapa pintu, dia tutup satu pintu. Maka dia berijtihad. Pintu ini hanya akan dibuka ketika hampirnya nanti keluar Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 2022, ulama di Jerusalem telah berijtihad untuk membuka pintu ni. Pintu ni pintu Babu Rahmah dipanggil, ataupun dipanggil Mercy Gate Babu Rahmah. Tapi orang Islam dah buka daripada dalam, sebab pintu tu besar. Yang bahagian luar orang Yahudi tak bagi buka. Orang Yahudi tak bagi buka benda tu. Okey. Kita tak usah rusing, kita cerita mengenai apa khabar akhir zaman. Mungkin lambat lagi, wallahu alam, tapi at least kita faham benda ni. Yang maknanya nanti keluar Imam Mahdi, kemudian keluar Dajjal. Dan orang Yahudi memang tertunggu-tunggu kedatangan Dajjal ni. Dajjal ni maknanya masayah dia lah. Dia punya penyelamat lah bagi dia tu. Jadi bila besok nanti Dajjal keluar, orang Islam ni memang sangat susah sangat, tuan-tuan sekalian. Jadi ketika susah, maka ketika itu apa kata Nabi SAW? Nabi kata banyakkan berzikir, sebab nanti yang boleh menyebabkan kenyang tu antaranya adalah zikir. Jadi kita boleh bahas hadis ni daripada dua sudut. Yang pertama, memang zikir itu sendiri jadikan kita kenyang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ketika Dajjal keluar, orang semua terkesan. Jadi kalau bahasa modennya, ada orang yang anxiety maknanya rungsing yang melampau. Ada orang yang depression, maknanya sedih yang melampau, dan berbagai-bagai lagi. Jadi kenapa Nabi kata orang yang zikir akan kenyang? Sebab orang yang zikir akan mengubat emosi dia. Hilang anxiety, hilang depression, dia boleh berfikir dengan waras. Ni tak ada makan ni. Jom kita sama-sama makan apa, kita tanamlah apa yang boleh. Mungkin paling cepat ubi, tanam ubi untuk kita makan sama-sama. Jadi dia tak kelaparan, dia tak rungsing. Jadi
tengok hari ni kan, waktu PKP kan banyak orang kena uji dengan depression, anxiety, duduk rumah, rungsing, termenung. Jadi kalau rungsing tu kan tak boleh buat apa-apa. Ubatnya adalah zikir. Dengan zikir tu jadi kita lebih tenang, boleh mengubat emosi kita. Jadi dan zikir ni dia tak boleh nak jadi dia punya fadilat dia kalau time tu nak baru time tu buat, tak. Dia kena amalkan awal. Jadi maknanya sebab tu kita hari ni sekarang ni dah mula zikir dah. Apa zikir nak? Paling mudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selawat. Kalau mungkin tuan-tuan ada zikir-zikir yang khusus, amalkan. Yang belum ada paling kurang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan baca selawat paling kurang. Itu untuk kita. Barulah nanti kalau ada keperluan, Allah akan tunjukkan dengan keberkatan zikir tu apa nak buat, apa nak buat. Betul ini jangan kosong dengan zikir. Terutamanya zikir la ilaha illallah tu. Tuan-tuan sekalian, orang Melayu kita terjemahkan perkataan la ilaha illallah, la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Itu satu terjemahan yang sangat bagus untuk kita mudah faham, anak-anak kita mudah faham. Tapi kita dah datang ke masjid, dah belajar ni, ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Sebab itu orang yang ada zikir la ilaha illallah, masukkan dalam hati itu maksud. Kalau mungkin tengah sempit rezeki, tak ada yang memberi rezeki melainkan Allah, tak ada yang memberi rezeki melainkan Allah, tak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Zikir sekarang. Dia sekarang dah mula start zikir. Zikir itu Nabi sebut dia beri kita jadi kenyang di berdua sudut. Sama ada keberkatan itu kenyang sungguh ataupun dia mengubat emosi kita nanti. Jadi ketika orang rungsing, orang risau, kita tetap tenang untuk membuatkan suatu benda. Apa nak buat ni? Apa benda nak diusahakan ni dan sebagainya. Kita azan dulu kan? Azan dulu, saya sambung sikit, betul kita habis nanti insyaAllah. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Okay, kita dah bincang mengenai apa itu Baitul Maqdis, apa itu Masjid Aqsa. Kemudian untuk akhir zaman, apa yang kita kongsikan tadi iaitu kita ni dia ada zikir ataupun amalan selain daripada amalan yang biasa tuan-tuan buat, antara lain dan bisa Rasul sebut iaitu kita perlu membaca surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Barang siapa mengamalkan surah Kahfi ayat 1 sampai 10, nanti kalau Dajjal keluar, Dajjal takkan mampu untuk sihir dia. Dajjal tu bapak sihir. Jadi tak ada mengamalkan, paling kurang sehari sekali baca, pagi ke petang ke malam ke, tak panjang, 1 sampai 10 tu tak panjang. Dan juga bukan saja Dajjal. Kalau dia kata nanti orang-orang yang berniat jahat dengan sihir-sihir, insya-Allah kan, dengan membaca surah Kahfi itu ada pendinding buat kita dan keluarga kita. Kan? Selain daripada itu, Nabi SAW sebut, nanti boleh belajar dengan ustaz-ustaz kita, tahiyat akhir, lepas kita baca saya akhir, selawat Ibrahimiyah tu, kita disunatkan untuk baca 4 doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa na'udzubika min Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar, azab kubur, daripada fitnah hidup dan fitnah mati dan juga fitnah dajjal. Itu boleh baca lepas tahiyat akhir. Itu doa yang Nabi ajarkan. Jadi lepas innaka hamidum majid, baca doa tu tadi itu. Itu antara doa-doa yang boleh kita amalkan selain daripada amalan yang tuan-tuan main amal, tapi jangan lekang ataupun jangan sampai kita tak ada amalan, supaya persediaan kita dekat maknanya untuk kehidupan kita ni. Jadi saya rasa setakat saya dululah yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fa fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami ya Allah. Kurniakan keselamatan kepada kaum muslimin ya Allah. Kurniakan keselamatan kepada saudara kami di Gaza ya Allah. Kurniakan keselamatan dan ketabahan saudara-saudara kami di Palestin ya Allah.
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في الفصل فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.